Kembali kini dalam segmen Bincang-Bincang Sejarah. Tajuknya kita bawakan Bandar Seri Begawan dalam konteks monumen bersejarah. Di sebelah kiri saya, narasumber kita sudah pun hadir pada hari ini. Yang Mulia Puan Hajah Nurlita binti Haji Ahmad merupakan penolong pegawai sejarah tingkat 1. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya pada hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lawa warnanya hari ini biru. Tenang-tenang sama saja. Biru. Sama, tapi sama saya biru. Apa ni? Biru terang, biru tua. Okey, jadi dalam bincang-bincang sejarah pada kali ini, kita ni ingin mengupas berkenaan dengan monumen bersejarah lah di Bandar Seri Begawan. Ya, betul sekali. Dan mula-mula kita ingin bersama dengan Puan ni, kita ingin menanyakan mungkin apa yang dimaksudkan dengan monumen bersejarah. Betul kan dah sebutan saya? Monumen. Betul ya? Betul. Ya, jadi monumen bersejarah. Dan apa hubungan perkara ini dengan Bandar Seri Begawan dalam konteks ini Puan? Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi ya. Alhamdulillah. Mungkin ada dua perkara di sana. Ya. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan monumen bersejarah? Okey. Menurut Filden, mendefinisikan monumen bersejarah sebagai sesebuah bangunan ataupun tugu peringatan yang dapat memberikan kita perasaan kagum dan menjadikan kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan bangsa dan budaya yang menghasilkannya. Okey, secara umum monumen dikategorikan sebagai warisan budaya yang terhasil oleh daya usaha dan kreativiti manusia, iaitu ada juga di dalam UNESCO Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage tahun 1972, mengklasifikasikan warisan budaya sebagai sebuah monumen, kumpulan bangunan ataupun tapak bersejarah yang mempunyai nilai estetik dari sudut penyelidikan arkeologi, saintifik, etnologi ataupun antropologi. Okey, dalam satu definisi menurut ICOMOS 1964, iaitu International Council on Monuments and Sites, adalah sebuah pertubuhan, saya bacakan sedikitlah mengenai dengan pertubuhan ini, antarabangsa bukan kerajaan yang khusus untuk pemeliharaan monumen dan tapak antarabangsa, mendefinisikan monumen sebagai monumen bersejarah yang bukan sahaja seni bina tunggal tetapi juga merangkumi keseluruhan yang bukan sahaja seni bina yang terdapat sebagai peninggalan ketamadunan, pembangunan yang signifikan atau peristiwa bersejarah. Ia bukan sahaja khusus untuk hasil seni yang agung, tetapi juga hasil seni terdahulu yang mendapat pengiktirafan budaya mengikut peredaran masa. Okey, ada beberapa saya jelaskan mengenai dengan monumen bersejarah itu sendiri. Yes, okey, kalau dengan erti kata lain, sesebuah monumen itu bolehlah digelar sebagai bangunan bersejarah sekiranya ia mempunyai nilai seperti seni bina, estetik, sejarah, dokumentari, arkeologi, ekonomi, sosial, politik ataupun rohani. Okey, mengenai dengan perkara kedua, apa hubungan kaitan Bandar Seri Begawan dengan sebagai bandar bersejarah dalam konteks monumen ataupun bangunan bersejarah ini? Okey, seperti mana yang kita ketahui, Bandar Seri Begawan dipilih sebagai ibu negara ketamadunan Islam bagi rantau Asia untuk tahun 2019, yang mana inisiatif ini adalah di bawah Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Islam, iaitu ISESO, Islamic Educational Scientific and Cultural Organization. Pertubuhan ini adalah salah satu pertubuhan khusus di bawah Pertubuhan Negara Islam OIC, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menggalak dan memperkukuh kerjasama di kalangan negara anggota dalam bidang pendidikan,
sains dan budaya. Okey, seperti mana yang kita maklum, negara Brunei Darussalam wujud daripada ketamadunan Islam itu sendiri, iaitu melalui Kesultanan Melayu Brunei. Okey, sejarah penubuhan kerajaan pastinya banyak meninggalkan bangunan bersejarah dan yang bercirikan tempatan tradisional ataupun Eropah ataupun ketamadunan Islam itu sendiri. Ya. Jadi itulah sedikit sebanyak ya yang dimaksudkan sebenarnya berkenaan dengan monumen bersejarah dan apa sebenarnya hubungan Bandar Seri Begawan dalam konteks ini. Dan Puan tadi ada mengongsikan katanya monumen bersejarah itu adalah di mana sekiranya bangunan itu mempunyai nilai, nilai sejarah, nilai estetik dan macam-macam lagi lah. Tapi menjadi satu persoalan Puan, bila mana kita ni ingin mengetahui apa sebenarnya nilai untuk kita ni mengetahui apa dia aset bangunan sejarah lama ni sebenarnya. Dan mungkin dalam Puan mengongsikan itu, bagilah contoh supaya kami terbayang apa jawapannya. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Mana-mana sebenarnya bangunan ataupun monumen bersejarah yang mesti mempunyai kriteria. Khusus di Brunei Darussalam ada 5. Okey, yang pertama adalah yang mestilah mempunyai nilai sejarah dan berumur 50 tahun ke atas. Okey, mempunyai nilai seni bina yang unik lah, mempunyai nilai pembelajaran dan mempunyai nilai ekonomi jika sekiranya ianya dimajukan. Okey, saya bagi 5 contoh sajalah. Kalau macam sekiranya kalau kita lihat pun di Bandar Seri Begawan ini banyak yang dapat kita banggakan melalui bangunan-bangunan bersejarah ini ya. Tentunya. Okey. Mungkin saya dapat kongsikan bangunan setiausaha kerajaan. Bangunan setiausaha kerajaan ini adalah dikenali sebagai menempatkan yang terdahululah menempatkan pejabat-pejabat kerajaan yang dikatakan sebagai pusat pentadbiran Brunei moden ketika itu. Okey, bangunan ini unik, berkonsepkan seni bina Eropah dan ada unsur ciri-ciri tradisional pada lukisan mural yang menggambarkan pelbagai kehidupan masyarakat Brunei ketika itu. Seperti aktiviti perusahaan pertukangan tangan, kegiatan perekonomian seperti menangkap ikan, menoreh getah, pembalakan dan perusahaan minyak. Okey. Selain itu, contoh lain yang kita ni dapat lihat di Bandar Seri Begawan adalah kastam dan aksesoris Raja Lama. Okey. Dan digelar sebagai sekarang ini bangunan hub tenaga Brunei Dermaga Diraja. Bangunan ini berkonsepkan sama juga seni bina kolonial iaitu Eropah. Yang mempunyai 2 tingkat sebenarnya, berbentuk U tetapi bangunan sayapnya telah dirobohkanlah. Bangunan itu dibina daripada bahan konkret yang berbentuk kekotak, dalam bentuk Rafflesia style, yang begitu masyhur di Asia Tenggara pada ketika itu. Dan jendelanya berkonsepkan seni bina Victoria. Okey. Contoh seterusnya kalau kita lihat kebanyakan di bangunan-bangunan ada juga tugu, tugu gerbang, tugu jam, gerbang perpuspaan, dan gerbang ini dibina hasil kreatif manusia bagi pelbagai kegunaan sebenarnya. Umpamanya sebagai perhiasan ataupun memorial, bagi memperingati sesuatu peristiwa ataupun sebagainya lah. Yang tugu ini struktur dibina secara untuk kegunaan termasuklah untuk memorial memperingati hari bersejarah seperti mana gerbang perpuspaan itu. Okey, gerbang ini mudah juga diingati kalau sekiranya kita ni untuk memperingati sesuatu peristiwa ataupun tokoh melalui bangunan-bangunan bersejarah ini. Okey, salah satu bangunan yang mempunyai kepentingan nilai sejarah dan seni bina, contoh lain adalah Lapau Diraja. Lapau Diraja dan Dewan Majlis yang terletak di Bandar Seri Begawan. Lapau Diraja adalah Dewan Upacara Diraja Brunei
di sinilah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dipuspakan pada 1 Ogos 1968. Bersebelahan bangunan tersebut adalah Lapau Diraja, Lapau Dewan Majlis Lama. Okey. Dewan Majlis ini siap dibina pada 1968. Bangunan Dewan Majlis digunakan bagi mengendalikan majlis-majlis mesyuarat seperti yang dikehendaki oleh Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Rangkaian menara dan bangunan-bangunan tersebut berserta dengan motif-motif perhiasan bercorakkan tradisional adalah bertujuan melambangkan kedudukan Perlembagaan Negara Brunei sebagai sebuah negara yang mempunyai sultan dan Islam sebagai agama rasminya. Motif-motif hiasan di dinding bangunan bercorakkan kain tenunan asli tradisional Brunei. Yeah. Okey, daripada contoh-contoh tersebut kita dapat mencirikan boleh dianggap sebagai bangunan atau monumen ini mempunyai kepentingan sejarahnya yang tersendiri. Ya, seperti yang kita telah pun dinyatakan tadi ya Nadira, di awal pertemuan kita juga Nadira sempat memberi sedikit penjelasan mengenai dengan kedudukan jam itu apa artinya. Jam yang terdapat di Bandar Seri Begawan, sebetulnya di sana itulah yang dipanggil, saya kata tadi menara, bukan menara tapi sebenarnya tugu jam. Oh, ya, kami panggil tadi menara jam. Menara jam. Jadi tugu jam atau istilahnya tugu agung ya. Okey. Dan juga ada yang sempat bertanya, generasi baru sempat bertanya sewaktu istiadat perkahwinan di Raja baru-baru ini yang sedang berlangsung ya, apa peranan lapau itu? Jadi pengertiannya telah pun diperjelaskan oleh puan tadi, iaitu lapau diraja adalah dewan upacara bagi keluarga di Raja Brunei yang di sini di mana ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dipuspakan pada 1 Ogos tahun 1968 ya puan ya. Satu penjelasan yang amat menarik ini mungkin dapat dijadikan sebagai rujukan bagi generasi terkini ya. Macam kita ni belajar sejarah balik itulah kan. Sangat kita menarik. ni pun belajar juga kan. Betul. Secara langsung. Jadi puan, untuk seterusnya apakah kepentingan pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah ini, mungkin dapat dijelaskan, silakan. Daripada itu timbul rasa kesedaran lah. Timbul rasa kesedaran tentang kepentingan bangunan-bangunan bersejarah ini ya. Menyedari hakikat ini, pihak kerajaan telah memperuntukkan sejumlah dana yang besar bagi memelihara bangunan tersebut seperti mana custom lama. Okey, beberapa faktor kepentingan memelihara bangunan bersejarah ini. Mungkin saya akan kongsikan ada 5 faktor-faktornya. Salah satu kepentingan bangunan bersejarah atau monumen ini adalah dijadikan sebagai bukti kukuh tentang peristiwa bersejarah yang telah berlaku kepada generasi yang akan datang. Kita sedia maklum bahawa bangunan bersejarah atau monumen bermaksud bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang tokoh yang telah berjasa atau peristiwa penting yang pernah berlaku. Kesan pendudukan yang ditinggalkan oleh Eropah masih dapat dilihat yang perlu dijaga dan dilestarikan. Di samping itu, bangunan bersejarah amat penting untuk generasi kini dan juga generasi yang akan datang kerana dengan kewujudan bangunan ini akan membuktikan bahawa sejarah Brunei itu dilakukan oleh penulis-penulis yang terkenal, merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita dongeng semata-mata. Tegasnya, bangunan bersejarah dan monumen lama amat penting sebagai bahan bukti yang kukuh tentang sejarah yang berlaku. Okey, selain itu, bangunan bersejarah dan monumen lama dapat memberikan teladan, iktibar kepada masyarakat. Kita sedia maklum bahawa masyarakat pada hari ini kurang mempunyai kesedaran berkaitan dengan sejarah. Dengan adanya bangunan bersejarah ini, sekurang-kurangnya mereka dapat menjadikan sebagai panduan hidup dan
Faktor seterusnya barangkali bangunan bersejarah dan monumen memberikan banyak manfaat dari sudut pelancongan. Okey, hal ini kerana bangunan bersejarah sendiri dapat menarik pelancong dari dalam ataupun dari luar negeri melalui bangunan-bangunan tersebut menjadi salah satu faktor dominan pelancongan bercuti di negara kita ni. Kehalusan seni bina dan keunikan reka bentuk bangunan tersebut mampu menjadikan tarikan pelancong yang berkunjung ke tempat tersebut, dan bangunan bersejarah perlu dipelihara dan diubah suai mengikut garis panduannya lah. Bangunan lama hendaklah diubah suai menjadikan sebagai muzium, galeri seni ataupun pusat pelancongan. Fenomena ini adalah sesuatu perkara yang biasa di Eropah, Perancis, Itali ataupun Belanda. Usaha seperti ini dapat menarik pelancong dari seluruh dunia melalui bangunan-bangunan bersejarah ini. Okey, seterusnya pemeliharaan bangunan bersejarah juga amat penting sebagai salah satu cara untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Okey, dalam konteks ini bangunan bersejarah perlu dikekalkan untuk menjadi tatapan dan penghayatan generasi muda. Oleh itu bangunan bersejarah penting untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda bagi mempertahankan negara yang tercinta ini. Okey, ada juga yang pendapat yang mengatakan bahawa bangunan dan monumen lama juga turut memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara kita, khususnya bagi para pelajar dan penyelidik. Kita sedia maklum bahawa pelbagai ilmu yang akan dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen bersejarah tersebut. Pemeliharaan dan penghayatan kemaslahatan bangunan bersejarah dapat memberikan maklumat kepada pelajar tentang peristiwa yang pernah berlaku di negara ini, yang maksudnya tak kenal maka tak cinta. Betul. Sesungguhnya bangunan bersejarah dan monumen sememangnya mempunyai nilai yang tersendiri dan menjadikan bahan rujukan kepada pelajar dan penyelidik. Saya tertarik dengan slogan yang Puan kongsikan tadi, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita ni indah kenal tentang sejarah negara Brunei Darussalam, bagaimana kita ni ingin cinta tentang budayanya, tradisinya dan sebagainya. Betul. Tapi saya ada soalan sebelum kita akhiri wawancara kita pada hari ini, Puan. Kalau tak kenal maka tak cinta, jadi bagaimana untuk anak-anak ni, terutama sekali bagi anak-anak kecil yang lebih banyak ke gadget, lebih banyak melihat televisyen dan sebagainya, bagaimana kita ni dapat memupuk rasa cinta akan sejarah negara Brunei Darussalam kepada anak-anak kecil ini? Okey. Seperti makna yang diterangkan tadi sesuatu itu kita pelajari daripada sejarah. Betul. Dan sejarah itu melalui konteks ini adalah melalui bangunan bersejarah ataupun monumen bersejarah. Melalui di sana kita ni tahu latar belakang sejarah mengenai satu-satu bangunan tersebut. Kita tahu budaya. Melalui di sana kita tahu budaya, kita mempelajari sesuatu daripada sejarah tersebut. Ya. Kepentingan pembelajaran itu adalah pentinglah. Ya, dan mungkin juga kita ni dapat tanyakanlah sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada hari ini, Puan, apa sebenarnya kesimpulan tajuk kita pada hari ini, Bandar Seri Begawan dalam konteks monumen bersejarah? Okey, sebagai penghias bicara akhir, bangunan bersejarah amat vital dalam pembangunan minda generasi muda, terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang perlu dipelihara dan diwarisi. Bangunan bersejarah juga akan memangkin jiwa generasi muda agar lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara.
hal ini akan membentuk masyarakat yang sensitif akan sebarang usaha untuk meroboh ataupun memusnahkan bangunan bersejarah tersebut. Sesungguhnya pihak kerajaan perlulah mewartakan bangunan bersejarah yang perlu dikekalkan. Oleh yang demikian, mana-mana pihak yang merobohkan atau memusnahkan bangunan bersejarah, mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang dan cintailah sejarah kita demi memantapkan perjuangan kerana nilai sejarah itu adalah penting. Betul, alhamdulillah. Peringatan sedikit sebanyak daripada narasumber kita yang kita bawakan pada hari ini. Alhamdulillah, nyorang memang betul sekali Puan, dengan kita mencintai sejarah, kita dapat lagi meningkatkan nilai patriotisme dalam diri dan jiwa kita. Bukan saja sebagai belia tapi sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam juga. Ribuan terima kasih Puan kami ucapkan terima kasih di atas kesudian Puan datang ke Studio 4. Menarik topik kita pada hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Alhamdulillah.